Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tentang seni bahasa iaitu perumpamaan. Jadi, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid akan dapat melengkapkan ayat dengan perumpamaan yang betul. Baiklah, apakah itu perumpamaan? Perumpamaan ialah sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu, contohnya rupa paras manusia, perwatakan kita, sikap kita dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita, contohnya haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kebiasaannya, perumpamaan dimulai dengan perkataan bagai, seperti, ibarat, laksana dan umpama. Jadi, kalau kamu ada ternampak apa-apa ayat yang dimulai dengan bagai, seperti, ibarat, laksana atau umpama adalah perumpamaan. Mari kita lihat apakah perumpamaan yang kita akan belajar pada hari ini. Perumpamaan yang pertama iaitu seperti katak di bawah tempurung, bermaksud orang yang cetek pengetahuannya ataupun orang yang tidak mahu mengambil tahu hal luar. Kebiasaannya orang yang dipanggil seperti katak di bawah tempurung ini ialah orang yang tidak suka membaca ataupun orang yang tidak mahu mengambil tahu hal luar, seperti apa yang berlaku di kampungnya, apa yang berlaku di negaranya ataupun apa yang berlaku di dalam dunia ini. Contoh ayat bagi seperti katak di bawah tempurung. Imran berasa seperti katak di bawah tempurung kerana tidak tahu isu-isu semasa. Seterusnya, seperti lipas kudung, bermaksud bergerak dalam keadaan pantas atau sibuk bekerja. Mari kita lihat contoh ayat. Santesh berlari seperti lipas kudung apabila terserempak dengan ular di tepi jalan. Seterusnya, seperti cacing kepanasan, bermaksud gelisah. Mari kita lihat contoh ayat. Kehadiran polis ke rumahnya menyebabkan Encik Fatih menjadi seperti cacing kepanasan. Seterusnya, bagai melepaskan batuk di tangga, iaitu melakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh atau membuat sesuatu kerja tetapi tidak menyelesaikannya. Sebelum itu, mari cikgu terangkan apakah itu batuk. Jadi, apakah itu batuk? Adakah batuk itu satu aktiviti kamu terbatuk-batuk? Bukan. Batuk ialah sejenis alat untuk menjeduk air. Batuk ini seperti yang kamu lihat di dalam video diperbuat daripada tempurung kelapa pada hujungnya dan disambungkan dengan kayu sebagai pemegang. Kebiasaannya, pada zaman dahulu, datuk nenek selepas pulang daripada bekerja, sama ada di sawah ataupun di kebun, akan membasuh kaki mereka. Mereka akan meletakkan tempayan yang berisi air di tepi tangga. Okey, di dalam tempayan itu, ataupun diletakkan di atasnya lah, adalah sebuah batuk. Ini batuknya. Jadi mereka akan membasuh kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Okey, selepas menggunakan batuk, mestilah kita kena letak elok-elok. Sama ada kamu sangkut di tepi ataupun kamu letakkannya di atas mulut tempayan. Tetapi ada sesetengah orang selepas menggunakan batuk, dia baling je batuk tu di tangga. Bersepah-sepahlah batuk tu di tangga ataupun dia letakkan batuk itu di atas lantai. Dia tidak meletakkan batuk itu elok-elok. Jadi bersepahlah kan. Selepas menggunakannya, pandai-pandailah letakkannya elok-elok. Okey, begitulah ciptanya.
perumpamaan bagai melepaskan batuk di tangga. Bagaimanakah kita ingin membina ayat menggunakan perumpamaan ini? Janganlah kita membuat kerja secara sambil lewah seperti melepaskan batuk di tangga. Seterusnya, bagai aur dengan tebing, bermaksud saling bantu-membantu. Apakah maksud aur dan apakah maksud tebing? Mari kita lihat gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, apakah yang dapat kamu kaitkan dengan aur dan tebing? Aur ialah sejenis pokok buluh. Manakala tebing pula ialah tepi sungai yang tinggi serta curam ataupun lereng bukit di lereng gunung. Satu tanah tinggi yang curam. Baiklah, apa kaitan aur dengan tebing ini? Mari cikgu ceritakan. Baiklah, aur atau pokok buluh adalah sejenis tumbuhan yang suka hidup berhampiran dengan air. Contohnya sungai ataupun parit. Jadi aur ini perlu hidup di atas tebing untuk mendapatkan air. Akarnya akan mencengkam tebing, menyebabkan tebing ini menjadi kukuh, tidak akan terhakis. Tanpa akar, tebing menjadi rapuh. Jadi tanahnya akan runtuh masuk ke dalam sungai. Jadi nampak tak perkaitan dia? Aur memerlukan tebing untuk hidup berdekatan dengan air. Manakala tebing pula memerlukan akar daripada aur untuk mencengkamnya dan mengelakkannya daripada runtuh. Jadi nampaklah aur dan tebing ini saling bantu-membantu kerana kedua-duanya mendapat manfaat antara satu sama lain. Tanpa aur, tebing runtuh. Tanpa tebing, aur tidak dapat hidup berdekatan dengan air. Mari kita lihat contoh ayat bagi perumpamaan ini. Farah dan Hana bagai aur dengan tebing kerana saling bantu-membantu membuat projek berkumpulan. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.